Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya. Okey, tapi sebelum saya mulakan, saya nak ingatkan awak semula apa yang awak dah belajar pada topik yang sebelum ni. Okey. Kita dah belajar macam mana cara untuk menjana soalan statistik. Okey, sebelum tu soalan statistik ni apa dan apa ciri-ciri dia? Okey, so soalan statistik ni adalah soalan yang boleh dijawab dengan cara kita mengumpul data. Okey, seterusnya soalan statistik ni juga dia ada keragaman atau kebolehubahan dalam data. Okey, saya akan cerita balik apa itu keragaman atau apa itu kebolehubahan. Okey, kita bagi contoh. Okey, kat sini ada dua contoh soalan statistik. Yang pertama, apakah cara murid dalam kelas 1 Dahlia datang ke sekolah? Okey. Kat sini apa keragaman dia? Keragaman dia adalah cara murid dalam kelas 1 Dahlia datang ke sekolah. So, macam mana cara dia? Caranya menaiki basikal, menaiki kereta, menaiki motosikal ataupun sebagainya. Yang seterusnya adalah soalan seterusnya, berapakah berat murid dalam kelas 1 Dahlia? Okey, kat sini kebolehubahan atau keragaman dia adalah berat murid. Okey, misalnya berat murid tu 38 kg, 43 kg ataupun 47 kg. Okey, apa lagi yang kita belajar? Kita belajar juga cara ataupun kaedah untuk mengumpul data. Okey, ada berapa yang kita belajar? Okey, kita ada belajar 4. Yang pertama adalah secara temu bual. Yang kedua, kita belajar cara tinjauan. Yang ketiga, pemerhatian. Yang keempat, secara eksperimen. Okey, contoh temu bual adalah macam cara murid datang ke sekolah. Yang kedua, secara tinjauan, misalnya hobi masa lapang yang digemari oleh setiap murid. Secara pemerhatian pula, contohnya seperti bilangan pengunjung ke pusat membeli belah setiap jam. Yang terakhir, untuk eksperimen, contohnya tempoh masa untuk air menitik. Okey, seterusnya kita sambung lagi bab 12 untuk pengendalian data, tapi untuk hari ini hasil pembelajaran kita adalah di akhir pembelajaran ini murid akan berupaya untuk yang pertama mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dengan betul. Yang kedua, membina jadual kekerapan dengan tepat. Okey. Kita belajar cara untuk mengklasifikasi data. Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana kita kumpul data. Okey, melalui beberapa kaedah yang kita telah belajar sebelum ni. Okey, seterusnya kita belajar data boleh diklasifikasikan kepada dua jenis data. Iaitu yang pertama, data kategori. Yang kedua adalah data numerik. Okey, kita lihat dulu data kategori. Data kategori ni kita mengukur ciri-ciri ataupun kualiti. Dia tidak boleh diukur secara berangka, tetapi kita boleh huraikan data ni. Contohnya seperti jantina. Kita boleh huraikan jantina lelaki, jantina perempuan, tapi kita tak boleh kira jantina. Okey, yang seterusnya warna kereta. Warna kereta kita boleh huraikan warna. Warna biru, warna merah, warna hijau. Tetapi kita tak boleh kira warna tu, kualiti. Okey, bukan kuantiti. Yang seterusnya kumpulan darah. Sama juga kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah C. Okey, kita tak boleh kira. Okey. Yang seterusnya adalah data numerik. Apa beza data numerik ni? Data numerik ni tadi kita mengukur ciri-ciri atau kualiti, sekarang kita mengukur kuantiti. Bilangan, nombor, kuantiti. So kita ukur data numerik ni menggunakan angka. Contoh dia adalah seperti bilangan buku yang dibaca seminggu ataupun
tinggi pemain badminton. Okey, tinggi. Kita contoh tinggi pemain badminton 180 cm. Okey, ataupun ada juga pemain badminton yang lain 173 cm. Kita boleh kira, kita boleh ukur tinggi pemain badminton tu. Okey, yang seterusnya masa bersenam. Okey, kita boleh kira, kita boleh ambil masa, tempoh masa. Okey, kita bersenam selama 5 minit, 10 minit ataupun 15 minit. Kita boleh ukur dengan angka. Itu perbezaan antara data kategori dan juga data numerik. Ya, kita pergi ke contoh. Okey. Contoh yang pertama, klasifikasikan data mengikut data kategori atau data numerik. Okey. Akan ada soalan. Okey. So kat sini macam mana kita nak kenal pasti dia, sama ada dia data kategori atau data numerik. Okey. So kita imbas balik apa yang kita dah belajar tadi. Data kategori ni dia tidak boleh diukur dengan angka, tapi dia boleh dihuraikan. Manakala data numerik boleh diukur dengan angka. Contoh seperti bilangan lah. Okey. So sekarang kita tengok satu-satu. Suhu badan. Suhu badan kita kira macam 36.7, 37.3, 37.5. Jadi kita boleh kira, boleh ukur. Bila boleh ukur, dia adalah dikira sebagai data numerik. Yang kedua, punca kemalangan di jalan raya. Punca kemalangan kita tak boleh kira. Punca kemalangan kita hanya boleh hurai. Contohnya seperti punca kemalangan di jalan raya adalah seperti kecuaian pemandu, masalah jalan raya yang berlubang. Okey, jadi macam tu dia tak boleh kira tak dengan angka, tapi dia boleh diuraikan. Jadi dia dikira sebagai data kategori. Yang seterusnya adalah bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Okey, ni lagi jelas. Bilangan pokok. Kita boleh kira bilangan pokok tu. Pokok 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok. Bila kita boleh kira dengan angka, dia dikira sebagai data numerik. Seterusnya, kita pergi ke topik kita seterusnya adalah membina jadual kekerapan hasil pembelajaran kita yang seterusnya. Macam mana kita nak sebelum ni kita dah kumpul data. Lepas kumpul data, kita dah klasifikasikan data kita. Dan seterusnya kita nak daripada data yang ceramuk, kita nak organisasikan dia bagi nampak dia lebih cantik. So bila kita nak bagi cantik tu, macam itulah kenapa kita kena bina jadual kekerapan. So kat sini ada data yang menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 keluarga. Jadi kita kena organisasikan data ni dengan cara membina jadual kekerapan. Okey, saya bagi langkah-langkah dia. Langkah pertama, kita bina satu jadual yang mempunyai 3 lajur. 1, 2, 3 lajur. Yang kedua, lajur pertama kita isikan dengan kebolehsubahan. Jadi yang kebolehsubahan yang soalan tadi adalah bilangan anak. Lajur yang kedua kita isi dengan gundalan. Lajur yang ketiga diisi dengan kekerapan. Okey. Mari kita buat. Okey. Mari kita buat sama-sama. Okey. Okey, mari kita buat. Okey, yang pertama kita potong 2. Kita potong 2. Kat sini pun kita letak 1. Okey, kat 2. Kita potong kosong. Letak 1 kat side kosong. Potong 1 dekat sini. Ni macam ni. 2 kat 2. 1. Ada lagi. 3 pula. Kosong.
4, 3, 2, 4, 1, 0, 2, 1. Nampak ni dah ada 4. Bila 1 tu nak 5, kita potong macam ni 5. Jadi 0, 2, 2. 2 ni dah ada 5 kan. Sepatutnya saya kena buat macam ni. Okay, so kita padam sikit. Okay. Dua. So 3. Okay. So kira lah. Untuk kosong ada 4 kekerapan dia. Untuk bilangan anak 1, 5. Bilangan anak 2, 6. Dengan anak 3 adalah 3. Dan anak 4 adalah 2. Kita kira ni 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 2, 20. Okay. Okay. Balik kepada berapa tadi. Okay. Total dia. Okay. So, kita tunjuk contoh yang kedua. Okay. Data berikut menunjukkan grade ujian matematik yang lalu bagi murid tingkatan 1 harmoni. Jadi, organisasikan data ini dengan membina jadual kekerapan. Okay. Sama juga macam tadi. Okay. Kita buat kundalan. Okay. C, 1. A, 1. Okay. B. A juga pula. C pula. D. B. C. C. A. B. B. Okay, C. B. B. C. A. D. B. C. Okey, kita kira kekerapan dia. Untuk A, kekerapan dia adalah 4. Untuk B, kekerapannya adalah 7. C juga 7. D juga pula 2. Okey, jadi kekerapan dia adalah jumlah 4 tambah 7, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 2, 20. Jadi kita dapat balik keseluruhan murid yang ada dalam tingkatan 1 harmoni. Jadi ada 20 orang.